Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'alah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tuan Azir, para imam, para bilal, para EJK, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat sekalian, alhamdulillah kita memuji dan memanjatkan kesyukuran Allah Ta'ala kerana dengan limpah kurnia dan inayahnya dapat kita meneruskan agenda besar kita setiap Jumaat, iaitulah salat fardu Jumaat, walaupun dalam keadaan yang sebegini. Dan alhamdulillah kita diberi peluang dan kemudahan untuk mengadakan sedikit tazkirah sebelum mendapat agenda besar kita, insya-Allah. Saya di sini akan berkongsi beberapa sunnah Rasulullah SAW dalam mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Perpagi ini ataupun tengah hari ini saya akan mengukakan atau berkongsi beberapa punca ataupun beberapa perkara yang membuatkan kita tenang mengikut sunnah dan amalan baginda sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat salafus salih. Tenang ataupun saadah ataupun itminan ataupun dalam kata lain sakinah, inilah kata-kata yang digunakan oleh para ulama tentang ketenangan yang kita sebutkan dalam bahasa Melayu. Maknanya kita sakinah, kita itminan, kita bahagia, kita saadah dalam hidup kita. Dan di sini dalam penghidupan para baginda, para sahabat baginda Rasulullah SAW dan baginda sendiri, saya simpulkan ada 3 punca utama tentang sakinah ini. Tuan-tuan, tenang ni semua orang nak, semua orang cari. Kalau tak ada tenang, tak ada satu benda pun yang kita dapat bereskan dan dapat kita laksanakan dalam hidup ini. Kalau kita gundah gulana hidupnya, resah dan sebagainya, dihambat dengan berbagai-bagai perkara, terutama perasaan kita, maka tidak ada satu benda yang dapat kita tunaikan dalam kehidupan kita. Orang cari sangat. Orang cari dengan berbagai-bagai cara ketenangan ini. Ada setengah orang tu dia nak tenang, dia tidur tidur je sepanjang hari. Bila ada masalah, tidur, lari daripada masalah. Ada setengah orang minum-minum, ada setengah orang cari kawan, borak, ada setengah orang merokok, ada setengah orang berhibur, berhibur dengar lagu, pergi kelab-kelab dan berbagai-bagai cara untuk melepaskan ataupun mendapatkan ketenangan. Tak kurang je lah hari ni yang cara ni, memang ramailah cara hedonismnya, cara berhibur ni. Barat pun mempromosikan cara berhibur ini untuk ketenangan. Tapi dalam Islam ada caranya yang tersendiri mengikut sunnah. Ada orang ni ambil shortcut terus. Orang sekarang ni dalam penyakit pandemik, PKP dan sebagainya, apa sekarang ni? Stres, ramai yang bunuh diri. Astaghfirullahalazim. Tak tahan dengan bahana hidup, dengan masalah-masalah kehidupan, bunuh diri, terjunlah, sampai anak beranak kesian. Kita tengok dan statistik hari ni amat membimbangkan.
Orang Islam berada buat sekarang ni dah. Zaman dulu kalau kita duduk kampung, mana ada orang Islam bunuh diri? Tak ada. Tak dengar. Zaman-zaman kita dulu di kampung-kampung tak ada. Kalau dengar orang lain tu adalah. Tapi kalau kalangan Islam Melayu tidak ada. Bagaimana susah pun mereka meneruskan kehidupan. Oleh kerana stres dan sebagainya mungkin. Al-ayad billah. Nah, mengikut sunnah kehidupan baginda sallam, punca pertama yang boleh membuatkan kita ni sakinah ialah an taj'alallaha amamah. Pertama, menjadikan Allah sebagai paksi kehidupan dia. Menjadikan Allah dan Rasul sebagai pusat bagi kehidupan dia. Sama ada dia hidup seharian dia nak berkeluarga, menjadikan Allah dan Rasul sebagai punca. Menjadikan Islam, menjadikan syariat Islam, menjadikan halal haram itu sebagai satu benda yang dijadikan paksi dan pusat dalam kehidupan ini. Apa benda pun, sama ada Allah suka tak suka, Rasul suka tak suka, Islam kata halal ke haram. Ini yang pertama yang perlu kita jadikannya sebagai prinsip kehidupan kita. Nak berkeluarga, nak berniaga, nak berjalan, nak berekonomi, nak bekerja. Inilah yang kita jadi. Kenapa? Kerana kalau dosa tentu akan membuatkan kita resah dan gelisah. Mahaka fi sadrik, dia akan mengganggu ketenteraman hidup kita. Inilah yang membuat kita tenang. Kenapa? Kerana kita kembali kepada Allah. Apa pun masalah, kita kembali kepada Allah. Kita bertawakal kepada Allah, mengharapkan Allah. Setelah kita tahu sifat-sifat Allah ni Al-Wadud, yang mengasihi, yang memberi, yang pemurah, itu yang kita harapkan. Kalaupun kita tidak dapat di dunia, kita tidak rasa gundah gulana, kita tidak rasa kecewa, kerana di akhirat besok kita akan ada tempat. Setengah orang ni hitung dia dalam dunia je, kok mana pun nak juga dapat, halal ke haram ke, atau mungkin dia tak ingat langsung bahawa di akhirat besok akan ada pembalasan. Tuan-tuan, kalau kita nak cari keadilan dalam atas muka dunia ni, tak akan jumpa. Nak adil, nak keadilan, memang tidak jumpa keadilan sebenar di akhirat. Pergilah mahkamah mana pun, pergilah dakwa, pergilah report macam-macam, kita tidak akan dapat keadilan sebenar. Keadilan di dunia ini keadilan yang berasaskan kepada fakta yang dilihat sahaja. Tapi sebenarnya berlaku, Allah saja yang tahu. Oleh sebab itu Allah Ta'ala adakan mahkamah yang adil di akhirat besok. Kalau kita pun teraniaya di dunia ini, bersabarlah kita, kerana di akhirat besok akan timbul keadilan sebenarnya. Kalau kita tak buat adil kepada orang, kita akan kena. Kalau orang tak buat adil kepada kita pun, mereka akan kena. Oleh sebab itu kita tenang, kerana kita ada kehidupan di akhirat. Allah Karim. Oleh sebab itu apa orang kata, Allah Karim, Allah Karim. Itu yang orang kaum ini kata, ini candu masyarakat. Agama ni candu masyarakat. Nak pelari isu, dia kata. Nak pelari isu. Dah susah-susah, tak apalah kita di akhirat besok. Apa-apa di akhirat. Nak pelari isu, dia kata. Nak tenang semua. Itulah mana yang orang kata apa? Nak alihkan pandangan.
Bawalah kata ada akhirat, kerana mereka tidak percaya ada akhirat. Itulah punca yang pertama kepada ketenangan hidup ini. Yang kedua, dan punca kehidupan ini untuk menjadi tenang, yang kedua ialah idkhalus surur fi qalbil ghair. Yang kedua, kita akan tenang hidup ini dan Allah akan bagi ketenangan pada hidup ini apabila kita memasukkan kegembiraan kepada orang lain. Maknanya kita beri sumbangan kepada masyarakat ini. Kita menunaikan hajat-hajat orang, Allah Ta'ala akan menunaikan hajat kita. Kita menolong orang, dia akan sakinah, kebahagiaan itu akan datang kepada kita. Kita akan rasa kita buat benda baik. Kan kita biasa, kalau kita sudah buat satu benda yang baik, kita alhamdulillah, kita tenang, kita akan rasa tenang, kita akan rasa suka, kita rasa gembira. Dan dalam satu kajian dia bagai, dia dalam otak kita ni boleh, dia orang boleh measure, dia boleh ukur tahap ketenangan hati kita, ketenangan pemikiran kita, dia boleh ukur. Pengukuran moden ni gunakan sensor, boleh ukur. Macam ada satu kajian yang saya baca tu, orang memanah masa dia nak aim, dia nak lepas panah dia tu, dia ukur dengan menggunakan alat. Kalau panah tu lepas pada masa yang dia paling tenang sekali, itulah bullseye. Correlationnya begitu. Perhubungan begitu. Bila dia memanah, masa dia otak yang paling tenang sekali, itulah panah tu akan kena sasaran dia. Kalau dia panah tu lepas, anak panah tu lepas pada masa dia belum tenang, dia tak akan kena. Dia tak kena. Tidak bullseye, tidak spot on. Itu maknanya dia boleh. Dan dalam satu kajian, seorang dia ambil 3 budak, 3 orang, dia beri duit kepada orang ni, dan dia cakap ke budak ni, duit ni bebas untuk you nak pakai sendiri pun boleh, you nak bagi ke orang sikit pun boleh, you nak bagi semua dekat orang pun boleh. Diukur taraf ketenangan dia sebelum pada beri duit, dan diukur selepas seminggu setelah duit itu habis. Dan didapati orang yang membelanjakan duit itu dengan kawan-kawannya, bersama kawan-kawannya, lebih bahagia berbanding dengan orang yang pakai duit itu sendiri. Berbanding dengan orang yang pakai duit itu sendiri untuk dia aja, tidak tenang dalam jiwa dia. Jadi itulah di mana mereka berkesimpulan bahawa kalau kita membuatkan orang lain gembira, bersyukur dengan kita, maka itu lebih baik dan lebih tenang bagi kita. Oleh sebab itu, sebenarnya kalau kita nak bagi sedekah ni kan, dia nak bagi sedekah ni, okey, kita masuk dan tabung pupuk pagi-pagi kan. Tapi yang lebih utama sebenarnya, kalau kita boleh jumpa orang itu sendiri dan orang miskin itu sendiri, bagi. Itu lebih menenangkan. Itu kita kan? Kalau kita bagus, alhamdulillah. Jangan pula tuan-tuan pula kalau cari orang miskin sendirilah, nanti tak jumpa langsung tak bagi kan? Tapi itulah yang lebih.
Kalau kita sendiri melakukannya dan kita lihat orang itu gembira, kita akan lagi gembira. Kita pergi rumah dia, kan, tengok dia, terjumpa dia, macam sekarang ni kontroversial sikit nak sebut, Abid Liu, kan. So maknanya, kan, dia bagi sumbang gitu. Jadi didapati bahawa seseorang itu akan lebih bahagia kalau dia dapat membahagiakan orang lain. Idkhalus surur fi qalbil ghair, yang dapat kita memberikan memasukkan kegembiraan dalam kehidupan dia. Kita beri makan orang, kita sedekah, kita ziarah orang sakit. Oh, orang sakit ni kalau kita ziarah dia, memang dia punya suka lah. Cuma masalah sekarang ni kita ni tak boleh ziarah. Nak buat sunnah yang besar tu tak boleh sekarang ni. Ziarah, tanya khabar. Yalah, tak sama ziarah melalui WhatsApp ni. Bolehlah tanya khabar. Saya ada, yalah, masa college dulu, adalah grup. Grup. Jadi kita duk WhatsApp dia pun jawab WhatsApp apa cantik, elok, bahas macam-macam benda. Termasuklah politik sekarang ni. Macam-macam bahas dalam tu. Dengar-dengar meninggal. Dengar-dengar meninggal. Kata bila dia meninggal? Semalam pun ni. Rupanya dia tengah sakit tenat dah, tapi duk main tu lagi. Jadi kadang-kadang kita tak rasa. Dia pun tak cakap. Dia pun main, sebenarnya dia dah bedridden dah. Dia memang dah terlantar, tapi dia main lagi WhatsApp. Tak ada cerita apa, elok aja. Jadi kita pun jadi nak sebut tadi, ingat ke sakit nak ziarah, tapi boleh ziarah. Kalau kita ziarah orang sakit, 70 malaikat mengiringi kita, mendoakan kita kalau kita ziarah orang sakit. 70. Boleh tak kita panggil kawan-kawan kita, suruh doakan kita 70 orang. 70 orang nak cari. Malam Jumaat nak baca Yasin pun, panggil datang rumah baca Yasin pun tak dapat 70 orang sekarang ni. Tak dapat. Kecuali kita ni orang yang, orang kata ni somebody lah. Kalau tidak 20 orang pun dah ramai dah. Kalau buat di surau pun itu je lah. Tu baca Yasin. 70 orang. Dan kalau kita mendoakan orang sakit ini, malaikat akan kata, walaka mithluh, dan bagi engkau apa yang seperti mana yang kau doakan untuk orang ni. So itulah yang yang membahagiakan. Saya pergi quickly. Yang ketiga, asyukru lima nalah. Yang ketiga ialah bersyukur dengan apa yang dia ada, yang dia capai, yang dia dapat. Ini akan menggembirakan kita. Asyukru lima nalah. Dia bersyukur apa yang dia dapat. Yang kita buat gundah gulana, resah, macam-macam benda ni kerana kita duk tengok orang tu. Tak tengok kita ni dah. Alhamdulillah, Allah Ta'ala bagi dia bersyukur. Kita lihat orang lebih, kita pun dengki orang tu, kita pun buat macam-macam benda. Tak lena tidur kita tengok dia beli kereta baru. Tak lena tidur kita tengok dia usung peti ais baru. Tak lena tidur kita tengok dia angkut kapet baru. Kita tak bersyukur dengan apa yang. Oleh sebab itu Rasulullah menganjurkan kita untuk tengok orang yang lebih rendah tarafnya dari segi dunia, untuk kita melihat mereka.
orang tahap pencapaian lebih rendah daripada kita. Orang miskin, orang sakit, cuba kita pergi orang yang pergi sedekah, pergi jumpa, kalau zaman dulu dia cokit lah, jumpa orang yang bergelandangan, golongan gelandangan. Bersyukurnya kita ada rumah, bersyukurnya kita ada anak-anak, bersyukurnya kita dengan apa yang kita ada. Kadang-kadang bila kita tak bersyukur dengan apa yang kita ada, itulah yang membuatkan kita resah, membuatkan kita tidak gembira dengan hidup kita, membuatkan kita tidak tenang dengan hati kita. Oleh sebab itu Rasulullah SAW menyebutkan makam syukur ini satu makam yang tinggi. Syukur ini satu makam yang tinggi. Sekali bagi Rasulullah SAW bangun malam dan semayang sampai bekak-bekak, waramat qadamah, sampai bengkak-bengkak kaki. Bangun malam, lalu Syekh Aisyah tanya, ya Rasulullah, apa yang kamu buat ni sampai bekak kaki-kaki salat? Adakah padahal engkau ni telah diampunkan dosamu yang telah lalu lagi yang akan datang. Laqad ghufira laka ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar. Yang telah diampunkan dosamu yang lalu dan lagi akan datang. Lalu Rasulullah SAW menyebut, afala akuna abdan syakur. Apakah tidak patut aku menjadi hamba yang bersyukur? Kerana kesyukuran. Syukur ni ialah satu perasaan yang kita zahirkan, sehingga orang dapat merasakan bahawa kita bersyukur. Lepas itu kita tenang. Sebab itu dalam surah Ibrahim disebutkan, siapa yang bersyukur, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, Allah Ta'ala tambah, Allah Ta'ala kekalkan apa-apa yang kita bersyukur itu. Sebab itu ucapan Alhamdulillah ni berada di mana-mana sepatutnya. Alhamdulillah. Orang bagi sikit, kita kena Alhamdulillah ni. Alhamdulillah ala kulli hal. Kalau orang bagi banyak dan kita suka, kita gembira dengan perkara itu kerana banyaknya. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Alhamdulillah. Bangun pagi-pagi lagi, kita diajar untuk bersyukur. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adina li bi dhikrih. Alhamdulillah. Masuk bilik air, keluar bilik air, alhamdulillah jadi. Alhamdulillahilladzi afani. Alhamdulillahilladzi apa? Alhamdulillahilladzi adhhaba anil adha wa afani. Keluar tandas. Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi. Makan. Alhamdulillahilladzi at'amani hadha at-ta'am wa arzaqani min hawli ghairi minni wala quwwah. Alhamdulillah. Pakai baju, alhamdulilladzi kasani hadha thawb. Jadi semuanya alhamdulillah. Salat, alhamdulillah rabbil alamin. Lepas salat, alhamdulillah 33 kali semua salat. Alhamdulillah, ucapan. Oleh sebab itu seorang hamba itu sentiasa bersyukur kepada Allah Ta'ala supaya dia jadi tenang setiap saat. Dan kalau kita kaji, kalau tengok, ada 60 tempat menggunakan doa alhamdulillah. 60 lebih tempat doa-doa ni kita boleh tengok dalam doa-doa Rasul.
menggunakan kata alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang kita ada. Oleh sebab itu, kalau kita nak tenang hati kita, pertama kita mesti menjadikan Allah sebagai paksi kehidupan kita. Dan hendaklah kita memberi sumbangan ke arah kebaikan masyarakat dengan memberi sumbangan yang selayaknya. Apa yang kita ada? Ada masa, spend masa. Ada duit, ada wang ringgit, belanjakan wang ringgit untuk memasukkan kegembiraan ke dalam hati orang mukmin atau hati seorang manusia. Yang ketiga, sentiasa bersyukur di atas apa yang kita ada, dan kita sentiasa mengucapkannya dengan hati kita dan lidah kita. Sesungguhnya kita bersyukur Allah Ta'ala, agar Allah Ta'ala kekalkan nikmat kita. Allah Ta'ala menambahkan kebaikan-kebaikan bagi kita. Tuan-tuan sekalian, saya ingat waktu pun lebih kurang dah sampai lah. Jadi saya ingat saya berhenti setakat dulu lah, untuk kita mengambil beberapa hikmah dan pengajaran daripada tazkirah ini, agar Allah Ta'ala memudahkan kita untuk bersyukur kepadanya, dan menjadikan kita lebih tenang dan menumpukan ibadat kita dengan keterangan tersebut, untuk kita sama-sama meningkatkan amalan dan pembaktian kita kepada Allah Ta'ala dalam rangka memenangi syurga Allah Ta'ala di akhirat nanti. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.